Pengenalan buku pendek berikut membincangkan dua aspek akhlak mulia, sabar dan bersyukur. Melaksanakan pelajaran yang dibincangkan akan membantu seorang Muslim mencapai akhlak mulia. Menurut hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 2003, Nabi Muhammad SAW telah menasihati bahawa perkara yang paling berat dalam timbangan hari kiamat ialah akhlak mulia. Ia adalah salah satu sifat Nabi Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Ta'ala dalam surah 68 Al-Qalam, ayat 4 Al-Quran. Dan sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang agung. Oleh itu, adalah menjadi kewajipan kepada semua umat Islam untuk memperoleh dan bertindak berdasarkan ajaran Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mencapai akhlak mulia. Syukur, satu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa setiap keadaan diberkati bagi orang yang beriman. Satu-satunya syarat ialah mereka perlu bertindak balas terhadap setiap situasi yang mereka hadapi semasa mentaati Allah, khususnya sabar dalam kesulitan dan bersyukur ketika senang. Terdapat dua aspek kehidupan. Satu aspek ialah situasi yang dihadapi oleh orang ramai, sama ada masa senang atau susah. Kawalan situasi yang dihadapi seseorang adalah di luar tangan mereka. Allah Ta'ala telah memutuskan hal ini dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari mereka. Oleh itu, penekanan terhadap situasi yang dihadapi tidak masuk akal kerana ia adalah takdir dan oleh itu tidak dapat dielakkan. Aspek lain ialah reaksi seseorang terhadap setiap situasi. Ini adalah dalam kawalan setiap orang dan inilah yang dinilai sebagai contoh, menunjukkan kesabaran atau ketidaksabaran dalam situasi yang sukar. Oleh itu, seorang Muslim mesti menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan reaksi mereka dalam setiap situasi dan bukannya menekankan kerana berada dalam situasi, kerana ini tidak dapat dielakkan. Jika seorang Muslim ingin berjaya dalam kedua-dua dunia, mereka hendaklah menilai setiap keadaan dan sentiasa bertindak dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, di waktu senang mereka mesti menggunakan nikmat yang mereka miliki seperti yang disyariatkan oleh Islam, iaitu kesyukuran yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan dalam masa susah mereka mesti menunjukkan kesabaran kerana mengetahui Allah yang Maha Agung memilih yang terbaik untuk hambanya walaupun mereka tidak memahami hikmah di sebalik pilihan itu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kejayaan dalam setiap keadaan, dalam hadis utama, telah ditunjukkan untuk orang yang beriman dan bukan orang Islam. Ini kerana seorang mukmin memiliki keimanan yang lebih kuat yang berteraskan ilmu Islam. Hasil daripada keimanan mereka yang lebih kuat, mereka lebih berpegang teguh kepada ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan kesabaran dalam kesulitan dan bersyukur di saat senang. Sedangkan, orang Islam adalah seseorang yang telah menerima Islam tetapi kerana lemahnya iman, yang disebabkan oleh kejahilan ilmu Islam, mereka mungkin gagal untuk bertindak balas terhadap situasi yang berbeza dengan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, adalah penting bagi seseorang untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka mencapai darjat seorang mukmin dan oleh itu mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi dalam semua keadaan. Syukur, dua dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 1954, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa sesiapa yang tidak bersyukur kepada manusia tidak boleh bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun tidak diragukan lagi bahawa sumber segala nikmat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Ta'ala, tidak kurang, menunjukkan rasa syukur kepada manusia adalah aspek penting dalam Islam. Ini kerana Allah SWT kadang-kadang menggunakan seseorang sebagai alat untuk menolong orang lain, seperti ibu bapa seseorang. Sebagaimana cara telah dicipta dan digunakan oleh Allah Ta'ala, bersyukur kepada mereka sebenarnya adalah bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh itu,
Umat Islam mesti menunjukkan akhlak yang baik dan sentiasa menghargai sebarang bantuan atau sokongan yang mereka terima daripada orang lain tanpa mengira saiznya. Hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat itu sesuai dengan perintahnya, kerana dia adalah sumber nikmat dan mereka harus berterima kasih kepada orang yang menolong mereka, kerana mereka adalah sarana yang diciptakan dan dipilih olehnya. Allah yang Maha Tinggi. Seorang Muslim harus menunjukkan rasa terima kasih secara lisan kepada manusia dan secara praktikal dengan membalas kebaikan mereka, mengikut kemampuan mereka, walaupun hanya doa bagi pihak mereka. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 216. Sesiapa yang tidak mensyukuri pertolongan Allah Ta'ala, maksudnya, seseorang tidak akan menunjukkannya secara langsung kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak dapat menunjukkan kesyukuran yang sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala, dan kerana itu mereka tidak akan diberi tambahan nikmat. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jika seorang Muslim menghendaki pertambahan nikmat, mereka mesti memenuhi kedua-dua aspek kesyukuran, iaitu kepada Allah yang Maha Tinggi dan kepada manusia. Bersyukur, 3 dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4142, Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam supaya memerhatikan orang yang memiliki harta dunia yang lebih sedikit daripada mereka yang memiliki lebih banyak, kerana ini akan menghalang mereka daripada menjadi tidak bersyukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Malangnya, ada yang salah memerhati kehidupan orang lain, yang kelihatan lebih baik daripada kehidupan mereka sendiri. Sebagai contoh, orang biasa sering memerhatikan selebriti dan tersilap percaya kehidupan mereka lebih baik. Dalam kebanyakan kes, konsep ini tidak benar, kerana orang yang kelihatan berada dalam keadaan yang lebih baik mungkin menghadapi kesukaran yang akan menyebabkan orang lain tidak mahu bertukar tempat dengan mereka. Orang luar hanya akan memerhati sesuatu dari satu sudut pandangan yang cetek. Tetapi jika mereka dapat melihat keseluruhan cerita, mereka akan menyedari semua orang menghadapi masalah dan tiada siapa yang mempunyai kehidupan yang sempurna tanpa mengira apa yang mereka miliki atau betapa terkenalnya mereka. Selalunya salah tanggapan ini disebabkan oleh media. Tetapi orang ramai gagal untuk mengingati bahawa matlamat media adalah untuk melukis gambaran tertentu tentang kehidupan selebriti yang kelihatan menarik untuk dibaca. Dalam kebanyakan kes, jika mereka hanya melaporkan fakta tanpa salutan gula, majoriti pelanggan mereka akan berpaling daripada mereka. Umat Islam mesti mengelakkan kepercayaan palsu ini kerana ia adalah alat syaitan yang menggunakannya untuk memberi inspirasi kepada manusia supaya tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Pemikiran yang betul, yang telah dinasihatkan dalam hadis ini, akan mencegah seseorang daripada menjadi kufur kepada Allah Ta'ala. Setiap kali seorang Muslim merasa tidak bersyukur, mereka harus mengalihkan fokus mereka kepada orang yang tidak terhitung jumlahnya yang hidup dalam kemiskinan yang teruk dan menghadapi kesusahan yang lebih besar daripada mereka. Ini akan mendorong mereka untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala atas apa yang telah dianugerahkan kepada mereka. Kesyukuran ini secara praktikal ditunjukkan dengan menggunakan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala. Ini akan membawa kepada peningkatan keberkatan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Rumput tidak lebih hijau di seberang pagar, ia sebenarnya cukup hijau di sebelah sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tetapi berkenaan dengan agama seseorang, mereka hendaklah sentiasa memerhatikan mereka yang lebih berdedikasi kepada Islam daripada mereka. Sikap ini akan menghalang seseorang daripada mengamalkan sikap malas apabila mereka memerhatikan orang-orang yang kurang dedikasi kepada Islam daripada mereka. Memerhati orang lain yang kurang berdedikasi kepada Islam bahkan boleh mendorong seseorang untuk membenarkan dan meremehkan dosa mereka, yang merupakan jalan berbahaya untuk diterima pakai.
Memerhati mereka yang lebih berdedikasi kepada Islam juga akan mendorong seseorang untuk berusaha lebih gigih dalam dedikasi mereka kepada Islam untuk memenuhi potensi mereka. Pokok pangkalnya ialah memperoleh dan bertindak berdasarkan ilmu Islam. Bersyukur, saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang virus corona dan sekatan fizikal yang berkaitan dengannya, seperti tidak meninggalkan rumah tanpa perlu. Adalah penting bagi umat Islam untuk menyedari nikmat yang tidak terkira banyaknya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT, kerana kesedaran ini akan membangkitkan mereka dengan rasa syukur yang sebenar, iaitu menggunakan setiap nikmat yang mereka miliki dengan betul, mengikut ajaran Islam. Umat Islam sering gagal untuk mengakui nikmat ini, seperti mempunyai kebebasan untuk meninggalkan rumah pada bila-bila masa mereka mahu. Di samping itu, kesyukuran sebenar ini amat penting kerana Al-Quran memberi amaran bahawa mereka yang berubah secara negatif, seperti gagal menunjukkan kesyukuran yang sebenar kepada Allah, yang Maha Tinggi, diuji dengan kesukaran dengan menghilangkan nikmat ini. Bab 13 Ar-Radi, ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Sebagai contoh, jelas bagi sesiapa yang memerhatikan kebanyakan masjid semasa solat fardu berjemaah bahawa sebahagian besar umat Islam tempatan tidak menghadirinya. Menghadiri masjid adalah intipati untuk menunjukkan kesyukuran kerana dianugerahkan masjid oleh Allah Ta'ala. Tetapi kerana ramai umat Islam gagal menunjukkan kesyukuran sebenar ini, Allah, yang Maha Tinggi, mengubah keadaan dengan menutup mereka melalui wabak virus ini. Oleh itu, umat Islam hendaklah sentiasa menilai nikmat yang mereka miliki supaya mereka menunjukkan kesyukuran yang sebenar kepada Allah Ta'ala dengan menggunakannya mengikut keredaan dan perintahnya. Ini akan menyebabkan keadaan berubah secara positif dan menambahkan nikmat yang dikurniakan. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Di samping itu, sekatan sosial ini juga harus mengingatkan umat Islam untuk menggunakan nikmat yang mereka miliki, yang biasanya berlalu dengan peredaran masa, seperti kesihatan yang baik dan masa. Sesiapa yang menggunakan berkat mereka dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti kesihatan yang baik, akan mendapati bahawa mereka mendapat sokongan dan ganjaran yang sama daripada Allah Ta'ala, walaupun akhirnya mereka kehilangan nikmat ini. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 500. Tetapi mereka yang gagal menggunakan berkat mereka dengan betul akan kehilangan pahala semasa mereka memilikinya dan apabila akhirnya kehilangannya. Ini adalah kerugian yang nyata. Syukur, 5 saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Umat Islam sering meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala, seperti pergi ke masjid untuk solat berjemaah atau membaca lebih banyak latihan kerohanian ketika dalam kesusahan. Tetapi pada masa senang mereka sering berehat dan menjadi malas. Tetapi adalah penting untuk diperhatikan bahawa secara amnya adalah lebih penting untuk lebih berwaspada dan meningkatkan ketaatan seseorang semasa senang daripada masa susah. Ini kerana seseorang itu sering melakukan dosa pada waktu senang daripada kesukaran, seperti meninggalkan kewajipan. Jika seseorang meninjau orang-orang sesat yang berbeza dalam sejarah, seperti Firaun dan Qurun, mereka akan melihat bahawa dosa-dosa mereka hanya berlipat ganda pada masa lapang. Seseorang yang menghadapi kesukaran di mana mereka terperangkap dan tidak mempunyai pilihan selain bersabar menunggu kelegaan berkemungkinan kecil untuk berdosa kerana mereka ingin dilepaskan daripada kesulitan mereka. Manakala, seseorang yang mengalami masa senang akan berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk berseronok dan terlalu leka dengan perkara duniawi yang sering membawa kepada dosa. Sebagai contoh, seseorang yang menghadapi kemiskinan kurang berkemungkinan melakukan dosa kerana banyak dosa memerlukan kekayaan. Sedangkan, orang kaya berada dalam kedudukan yang lebih mudah untuk melakukan dosa tersebut, seperti membeli alkohol atau dadah. Oleh itu, umat Islam hendaklah mengambil perhatian terhadap perkara ini dan memastikan mereka mengekalkan atau bahkan meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala pada masa lapang agar mereka tidak terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan. Di samping itu,
Orang yang taat kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya pada waktu lapang, akan mendapat pertolongan Allah Ta'ala pada masa-masa sulitnya yang akan membantu mereka mengatasinya dengan jayanya. Bab 47 Muhammad, ayat 7. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan tapak kakimu. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, dan selawat dan salam ke atas junjungan akhir Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang mulia. Sabar, satu dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa kesabaran yang sebenar ditunjukkan pada permulaan kesukaran. Pertama sekali, sabar adalah apabila seseorang mengawal perkataan dan tindakan mereka supaya mereka mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala setiap kali mereka menghadapi kesulitan. Adalah penting untuk memahami bahawa kesabaran sebenar ditunjukkan sepanjang makna musibah, dari permulaan kesukaran dan seterusnya. Menerima realiti kesukaran, seperti kematian orang yang disayangi, akhirnya, dengan peredaran masa berlaku dengan semua orang. Ini adalah penerimaan bukan kesabaran sebenar. Oleh itu, umat Islam harus memastikan mereka menghadapi kesukaran sambil bersabar dengan meyakini bahawa segala yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun mereka gagal untuk memerhatikan hikmah di sebalik pilihan tersebut. Sebaliknya, mereka harus memikirkan berkali-kali apabila mereka percaya sesuatu itu baik, tetapi akhirnya menjadi buruk dan sebaliknya. Memahami rabun jauh yang melampau dan pengetahuan manusia yang terhad dan pengetahuan dan kebijaksanaan Allah yang tidak terhingga, dapat membantu seorang Muslim untuk menunjukkan kesabaran dari permulaan kesukaran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Di samping itu, kerana Allah Ta'ala tidak membebani jiwa seseorang dengan lebih daripada yang mampu mereka tanggung, Ia tidak meninggalkan sesiapa pun dengan alasan untuk tidak bersabar dan mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala melalui perkataan dan perbuatan dari permulaan kesukaran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di samping itu, adalah penting bagi umat Islam untuk terus menunjukkan kesabaran sehingga akhir hayat mereka. Ini kerana seseorang itu mudah kehilangan pahala kesabaran walaupun mereka bersabar sejak awal, dengan menunjukkan ketidaksabaran lebih jauh. Ini adalah perangkap iblis yang sangat mematikan. Dia sabar menunggu berpuluh tahun hanya untuk merosakkan pahala seorang Muslim. Al-Quran menjelaskan bahawa seorang Muslim akan mendapat pahala dari apa yang mereka bawa ke hari kiamat. Artinya, bawa bersama mereka apabila mereka mati. Ia tidak menyatakan mereka akan mendapat pahala selepas hanya melakukan sesuatu amalan, seperti menunjukkan kesabaran pada permulaannya daripada suatu kesukaran. Bab 6 Al-An'am, ayat 160. Barang siapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan. Sabar, dua dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nomor 7500. Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa setiap keadaan diberkati bagi orang yang beriman. Satu-satunya syarat ialah mereka perlu bertindak balas terhadap setiap situasi yang mereka hadapi semasa mentaati Allah, khususnya sabar dalam kesulitan dan bersyukur ketika senang. Terdapat dua aspek kehidupan. Satu aspek ialah situasi yang dihadapi oleh orang ramai, sama ada masa senang atau susah. Kawalan situasi yang dihadapi seseorang adalah di luar tangan mereka. Allah Ta'ala telah memutuskan hal ini dan tidak ada yang dapat melepaskan diri dari mereka. Oleh itu, penekanan terhadap situasi yang dihadapi tidak masuk akal kerana ia adalah takdir dan oleh itu tidak dapat dielakkan. Aspek lain ialah reaksi seseorang terhadap setiap situasi. Ini adalah dalam kawalan setiap orang dan inilah yang dinilai sebagai contoh, menunjukkan kesabaran atau ketidaksabaran dalam situasi yang sukar. Oleh itu, seorang Muslim mesti menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan reaksi mereka dalam setiap situasi dan bukannya menekankan kerana berada dalam situasi, kerana ini tidak dapat dielakkan. Jika seorang Muslim ingin berjaya dalam kedua-dua dunia, mereka hendaklah menilai setiap keadaan dan sentiasa bertindak dalam ketaatan kepada Allah,
yang Maha Tinggi. Sebagai contoh, di waktu senang mereka mesti menggunakan nikmat yang mereka miliki seperti yang disyariatkan oleh Islam, iaitu kesyukuran yang sebenar kepada Allah Ta'ala. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan dalam masa susah mereka mesti menunjukkan kesabaran kerana mengetahui Allah yang Maha Agung memilih yang terbaik untuk hamba-Nya walaupun mereka tidak memahami hikmah di sebalik pilihan itu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Adalah penting untuk diperhatikan bahawa kejayaan dalam setiap keadaan, dalam hadis utama, telah ditunjukkan untuk orang yang beriman dan bukan orang Islam. Ini kerana seorang mukmin memiliki keimanan yang lebih kuat yang berteraskan ilmu Islam. Hasil daripada keimanan mereka yang lebih kuat, mereka lebih berpegang teguh kepada ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan kesabaran dalam kesulitan dan bersyukur di saat senang. Sedangkan, orang Islam adalah seseorang yang telah menerima Islam tetapi kerana lemahnya iman, yang disebabkan oleh kejahilan ilmu Islam, mereka mungkin gagal untuk bertindak balas terhadap situasi yang berbeza dengan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oleh itu, adalah penting bagi seseorang untuk mendapatkan dan mengamalkan ilmu Islam supaya mereka mencapai darjat seorang mukmin dan oleh itu mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Tinggi dalam semua keadaan. Sabar, 3 dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 4168, Nabi Muhammad SAW menasihati umat Islam agar tidak mempersoalkan takdir kerana ini membuka pintu kepada iblis. Dia menggalakkan umat Islam untuk mencabar pilihan Allah yang Maha Agung kerana mereka tidak memerhatikan hikmah di sebaliknya kerana rabun dan kekurangan pemahaman mereka. Ini seterusnya membawa kepada ketidaksabaran dan kehilangan pahala. Seseorang harus merenung pengalaman masa lalu mereka di mana mereka percaya sesuatu itu baik sedangkan ia sebenarnya buruk dan sebaliknya untuk memberi inspirasi kepada mereka untuk terus bersabar, kerana mereka akan ditunjukkan manfaat ini lambat laun. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sabar, 4 dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6470, Nabi Muhammad SAW berpesan bahawa sesiapa yang ikhlas berusaha untuk bersabar akan diberikan kesabaran oleh Allah Ta'ala. Dia menyimpulkan bahawa tiada anugerah yang lebih besar daripada kesabaran. Seorang Muslim harus memaksakan kesabaran pada diri mereka sendiri terutama pada saat-saat kesulitan. Cara terbaik untuk mencapai ini adalah dengan memperoleh dan bertindak berdasarkan ilmu Islam. Sebagai contoh, orang yang mengenal Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang tidak terhitung kepada orang Islam yang sabar lebih cenderung untuk bersabar daripada orang yang tidak mengetahui hakikat ini. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab yaitu hat. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kesabaran sebenar ditunjukkan pada permulaan situasi, bukan di kemudian hari. Apabila seseorang menunjukkan kesabaran di kemudian hari, ini adalah penerimaan yang juga dialami oleh orang yang paling tidak sabar. Akhirnya, kesabaran adalah penting untuk diterapkan kerana ia diperlukan dalam setiap elemen ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan ketika menghadapi takdir. Secara mudahnya, kejayaan dalam hal duniawi atau agama tidak mungkin dicapai tanpa kesabaran. Oleh itu, ia adalah anugerah terindah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang berusaha untuk mengamalkannya. Sabar, 5 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Imam Bukhari, Adab Al-Mufrad, nombor 492, Nabi Muhammad SAW menasihati agar seorang Muslim tidak menghadapi sebarang jenis kesulitan fizikal tanpa mengira saiznya, seperti tusukan, duri, atau sebarang kesulitan emosi, seperti tekanan, kecuali Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa mereka kerananya.
Ini merujuk kepada dosa kecil, kerana dosa besar memerlukan taubat yang ikhlas. Kesudahan ini terjadi apabila seorang Muslim tetap bersabar dari awal kesulitan hingga akhir hayatnya. Ini penting untuk difahami, kerana ramai orang percaya mereka boleh mengeluh pada mulanya dan kemudian menunjukkan kesabaran selepas itu. Ini bukanlah kesabaran yang sebenar, sebaliknya hanya penerimaan, yang secara semula jadi berlaku dengan peredaran masa. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat di dalam Sunan An-Nasai, nombor 1870. Selain itu, kesabaran perlu ditunjukkan sepanjang hayat seseorang, kerana seseorang boleh memusnahkan pahalanya dengan menunjukkan ketidaksabaran di bawah garis. Seorang Muslim harus ingat bahawa adalah jauh lebih baik untuk menghapuskan dosa-dosa kecil mereka melalui kesukaran ini daripada mencapai hari penghakiman semasa masih memilikinya. Seorang Muslim hendaklah sentiasa bertaubat dan berusaha melakukan amal soleh untuk menghapuskan dosa-dosa kecil mereka. Dan jika mereka menghadapi apa-apa kesukaran fizikal atau emosi, mereka harus tetap bersabar berharap agar dosa-dosa kecil mereka dihapuskan dan memperoleh pahala yang tidak terkira. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hard. Sesiapa yang menghadapi setiap kesulitan dengan sabar, yang melibatkan mengelakkan mengeluh atau maksiat kepada Allah, yang Maha Agung, melalui ucapan atau perbuatan, dan menambah taubat yang ikhlas pada tingkah laku mereka, akan dihapuskan dosa-dosa kecil dan besar mereka. Taubat yang sungguh-sungguh melibatkan perasaan menyesal, memohon ampun kepada Allah SWT dan orang-orang yang dizalimi, selagi hal ini tidak akan membawa kepada masalah yang lebih besar, dengan ikhlas berjanji untuk tidak melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan termasuk membuat untuk sebaran hak yang telah dilanggar terhadap Allah, yang Maha Mulia, dan manusia. Seseorang telah menghadapi kesukaran dengan cara ini dan menghadapi masa senang dengan rasa syukur, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, akan mendapat ketenangan dan kejayaan dalam setiap situasi yang mereka hadapi di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sabar, 6 sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3127, memperingatkan bahawa Nabi Muhammad SAW melarang manusia daripada meratap. Malangnya, ada yang percaya bahawa tidak dibenarkan menangis semasa kesukaran, seperti kehilangan orang tersayang. Ini tidak betul kerana Nabi Muhammad SAW menangis pada banyak kesempatan apabila seseorang meninggal dunia. Sebagai contoh, dia menangis ketika anaknya Ibrahim, semoga Allah meridainya, meninggal dunia. Ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Sebenarnya, tangisan atas kematian seseorang adalah tanda rahmat yang telah diletakkan oleh Allah Ta'ala dalam hati hamba-hambanya. Dan hanya orang-orang yang mengasihani orang lain yang akan dikasihi oleh Allah yang Maha Tinggi. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1284. Hadis yang sama ini dengan jelas menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW menangisi cucunya yang telah meninggal dunia. Sebuah hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 2137, menasihati bahawa seseorang tidak akan dihukum kerana menangisi kematian seseorang atau kesedihan yang mereka rasakan di dalam hati. Tetapi mereka mungkin menghadapi hukuman jika mereka mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan ketidaksabaran mereka terhadap pilihan Allah Ta'ala. Jelaslah bahawa berduka dalam hati atau menitiskan air mata tidak dilarang dalam Islam. Perkara yang dilarang ialah meratap, menunjukkan ketidaksabaran melalui perkataan atau perbuatan, seperti mengoyakkan pakaian atau mencukur kepala kerana kesedihan. Terdapat amaran keras terhadap mereka yang bertindak sedemikian. Oleh itu, seseorang harus mengelakkan tindakan ini pada semua kos. Bukan sahaja seseorang itu boleh menghadapi hukuman kerana bertindak demikian, tetapi jika si mati menghendaki dan memerintahkan orang lain untuk bertindak seperti ini apabila mereka meninggal dunia, mereka juga akan bertanggungjawab.
Tetapi jika si mati tidak menginginkan ini, maka mereka bebas daripada sebarang accountability. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 1006. Adalah masuk akal untuk memahami bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengazab seseorang kerana perbuatan orang lain apabila orang yang terdahulu tidak menasihati mereka untuk berbuat demikian. Bab 35 Fatih, ayat 18. Dan tiada seorang pun yang memikul beban yang akan memikul beban orang lain. Sabar, 7. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Saya sedang memikirkan hikmah tertentu mengapa orang menghadapi kesukaran dan kehilangan berkat, seperti kesihatan. Selalunya apabila umat Islam mendapat keberkatan terutamanya di luar keperluan mereka, ia mengganggu mereka dari akhirat dan sebaliknya menumpukan fikiran mereka kepada dunia material ini. Maka dalam hal ini, hikmah di sebalik kesulitan ialah memfokuskan semula perhatian seorang Muslim kepada perkara yang benar-benar penting, iaitu persediaan untuk akhirat. Ini seperti orang yang terlalu sibuk dengan telefon mereka sehingga mereka melintas jalan tanpa melihat kenderaan yang datang. Seorang lagi ganas menarik mereka dari kereta yang datang yang menyebabkan mereka kesusahan lagi, menyelamatkan nyawa mereka. Walaupun ditarik dengan ganas menyebabkan kesusahan dan juga kesakitan, tetapi ia hanya dilakukan untuk memfokuskan semula perhatian mereka pada bahaya yang mengancam nyawa, iaitu kereta yang datang. Begitu juga seorang Muslim menghadapi kesukaran emosi dan fizikal untuk menumpukan semula perhatiannya kepada perkara yang lebih penting seperti akhirat. Jika seorang Muslim dibiarkan hanya menghadapi masa senang tanpa kesulitan, sudah pasti mereka akan tersesat dalam menikmati kelebihan dunia material ini. Pengabaian ini dalam jangka masa panjang akan membawa bencana kepada mereka. Maka mereka menghadapi kesulitan yang kecil untuk melindungi mereka dari kesulitan yang lebih besar, iaitu kesulitan akhirat. Oleh itu, umat Islam harus mengingati kebenaran ini setiap kali mereka menghadapi kesukaran supaya mereka membiarkan kesukaran itu tertumpu semula kepada perkara yang lebih penting dan bertindak dengan betul atas nikmat ini dan bukannya menunjukkan ketidaksabaran dan kelalaian terhadap faedah penting ini. Ini sebenarnya adalah salah satu nikmat Allah yang paling besar. Sabar, 8. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Saya sedang memikirkan tentang ujian dan kesukaran yang besar yang dihadapi oleh para pendahulu yang soleh semasa hidup mereka dan bagaimana mereka mengatasinya melalui kesabaran dan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Salah satu cara untuk mencapai ini adalah dengan sentiasa membandingkan kesukaran seseorang dengan kesukaran yang lebih sukar dan lebih berat. Apabila seseorang melakukan ini, ia akan menjadikan masalah mereka kelihatan kecil dan kurang penting. Perubahan fokus ini boleh membantu seorang Muslim untuk bersabar dan tetap taat kepada Allah yang Maha Tinggi. Ini boleh dijelaskan melalui contoh duniawi. Seseorang yang menghidap migrain yang teruk boleh berlaku sedemikian rupa sehinggakan mereka seolah-olah dunia sedang runtuh di sekeliling mereka. Tetapi jika orang yang sama ini berada di atas kapal yang hampir melanggar gunung ais dan tenggelam di tengah lautan yang membeku, maka migrain teruk mereka tidak akan kelihatan seperti masalah besar. Malah, mereka mungkin tidak akan terpengaruh sama sekali kerana seluruh tumpuan mereka akan beralih kepada bahaya yang mengancam nyawa yang akan berlaku, iaitu kapal yang karam. Beginilah sikap seorang Muslim ketika menghadapi kesulitan. Apabila mereka menghadapi kesukaran, mereka sepatutnya menyedari bahawa ia mungkin lebih teruk dan cuba beralih. Mereka memberi tumpuan kepada kesukaran yang lebih besar yang mungkin mereka hadapi. Ini boleh dicapai dengan memerhati orang lain yang berada dalam situasi yang lebih sukar daripada mereka. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami sakit belakang boleh merenung tentang orang yang cacat fizikal. Atau mereka boleh merenungkan kesukaran yang lebih besar seperti kematian dan hari penghakiman. Perbandingan ini akan mengurangkan kepentingan kesukaran mereka dan kesannya, yang seterusnya akan membantu mereka untuk terus bersabar dan teguh dalam ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi, yang melibatkan menunaikan perintahnya, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir dengan sabar. Sabar, 9. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Ibu bapa sering mengambil barang atau menghalang anak-anak mereka daripada mendapatkan perkara tertentu seperti makanan yang tidak sihat untuk melindungi mereka.
Tingkah laku ini sering menyebabkan anak menjadi sedih atau marah kerana mereka langsung tidak mengetahui hikmah di sebalik tindakan ibu bapa mereka. Tingkah laku ibu bapa ini adalah sesuatu yang diterima secara meluas dalam masyarakat dan wajar dipercayai sebagai ciri ibu bapa yang baik dan bertanggungjawab. Begitu juga, dalam kehidupan manusia sering kehilangan atau dihalang daripada mendapatkan perkara duniawi tertentu oleh Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti memahami bahawa dengan cara yang sama ibu bapa menjauhkan perkara-perkara yang berbahaya daripada anak-anak mereka walaupun anak-anak mereka tidak memahami sebab di sebalik pilihan mereka. Begitu juga Allah Ta'ala bertindak dengan cara ini mengikut kebijaksanaan dan pengetahuannya yang tidak terhingga untuk melindunginya. Hamba walaupun manusia tidak memahami hikmah di sebalik pilihannya. Oleh itu, setiap kali seorang Muslim mendapati diri mereka dalam situasi ini, mereka harus merenungkan contoh mudah ini, yang tidak akan ditolak oleh sesiapa pun tanpa mengira agama mereka, supaya mereka diilhamkan untuk terus bersabar dan menunjukkan rasa syukur atas perlindungan ilahi yang Allah Ta'ala diberikan kepada mereka. Mereka tidak sepatutnya bertindak seperti kanak-kanak yang tidak matang dengan menjadi marah dan tidak sabar kerana orang dewasa bertujuan untuk berkelakuan lebih baik daripada kanak-kanak. Malah, kanak-kanak dikecualikan daripada berkelakuan sedemikian kerana mereka kurang pengetahuan dan pengalaman manakala orang dewasa tidak sepatutnya kekurangan ini dan oleh itu akan bertanggungjawab atas tingkah laku mereka di kedua-dua dunia. Sabar. 10. Saya mempunyai pemikiran yang ingin saya kongsikan. Setiap hari orang kehilangan orang tersayang. Ia adalah hasil yang tidak dapat dielakkan. Seorang Muslim boleh mengingati dan bertindak atas banyak perkara yang boleh membantu mereka semasa kesukaran ini. Satu perkara ialah memerhati keadaan dengan cara yang positif. Maksudnya, daripada bersedih atas kehilangan seseorang, mereka harus menumpukan perhatian kepada perkara-perkara baik yang mereka peroleh melalui orang yang telah pergi, seperti nasihat dan tunjuk ajar mereka. Apabila seseorang memikirkan perkara ini, mereka akan memahami bahawa lebih baik mengenali orang itu sebelum kehilangan mereka daripada tidak mengenali mereka langsung. Ia sama dengan kenyataan, lebih baik mencintai dan kehilangan daripada tidak dicintai langsung. Walaupun dalam kebanyakan kes, pernyataan ini diambil di luar konteks dan disalahgunakan, tetapi apabila digunakan dengan cara ini ia adalah betul dan membantu. Selain itu, seorang Muslim yang sudah pasti beriman kepada hari akhirat hendaklah sentiasa ingat bahawa manusia tidak bertemu di dunia ini hanya untuk meninggalkan satu sama lain. Tetapi sebaliknya mereka hanya meninggalkan dunia ini untuk bertemu semula di dunia seterusnya. Sikap ini boleh membantu seseorang untuk kekal sabar semasa kesukaran tersebut. Dan itu seharusnya mendorong mereka untuk meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar sehingga mereka dapat bertemu kembali dengan orang yang mereka cintai di tempat peristirahatan terakhir mereka di Taman Perlindungan selama-lamanya. Patience 11. I read a news article a while ago, which I wanted to briefly discuss. IT reported on dealing with a severe calamity, such as the death of a loved one and the importance of moving on. It is important to understand that when a severe difficulty, such as the death of a loved one occurs, it is better to return to one's normal daily routine and life as quick as possible, instead of leaving everything in order to grieve for a prolonged time. Even though Islam does not prohibit mourning for those who have passed away yet, the Holy Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, has advised in a hadith found in Sahih Bukhari, number 5339, that people should not mourn for more than 3 days with the exception of a wife for her deceased husband, which is extended to 4 months and 10 days. One of the wisdoms behind this is that when one drops everything in order to mourn, it only gives them time to ponder over the difficulty excessively. This can cause one to become impatient and challenge the choice of Allah, the Exalted, as they dedicated so much time going over and over the calamity in their minds. In fact, a hadith found in Sunan Ibn Majah, number 79,
1's dead replying the calamity over and 1's mind and thinking it could have been avoided, only opens the door to the devil, which leads to impatience. Whereas, moving forward and returning to 1's normal life, after the recommended 3 days, allows one to mourn both without falling into the difficulty too deeply. A normal routine distracts as a person from their calamity and helps them to refocus on the bigger picture, which prevents them from becoming impatient. Muslims should therefore busy themselves and performing righteous deeds which atrocities the mercy of Allah, the Exalted, or they should busy themselves and lawful worldly activities, like their job. And they should avoid dropping everything in order to mourn for days on end, as this often leads them to a dark place which becomes difficult to escape. Sabar, 12 saya membaca artikel berita sebentar tadi, yang ingin saya bincangkan secara ringkas. Ia melaporkan tentang peranan penting doktor dan kesannya terhadap pesakit mereka. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami perkara mudah yang boleh membantu mereka dengan sabar menghadapi takdir dan kesulitan yang ditimbulkannya. Seseorang dengan gembira mengambil ubat pahit yang ditetapkan oleh doktor mereka, mempercayai sepenuhnya pengetahuan, pengalaman dan pilihan mereka, sambil percaya bahawa doktor mereka tahu apa yang terbaik untuk mereka. Ini adalah benar walaupun mereka hanya manusia dan terdedah kepada kesilapan. Namun ramai umat Islam gagal untuk meletakkan tahap kepercayaan yang sama kepada Allah, yang Maha Tinggi, walaupun pengetahuannya tidak terhingga dan pilihannya sentiasa yang paling bijak. Umat Islam harus cuba menerima takdir dan kesusahan yang ditimbulkannya, seperti mereka mengambil ubat yang pahit tanpa mengeluh, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Mereka harus memahami bahawa kesusahan dan kesulitan yang mereka hadapi adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka tidak memahami atau memerhatikan hikmah yang ada pada mereka, seperti mereka tidak memahami ilmu di sebalik ubat pahit yang mereka ambil dengan gembira. Bab 9 At-Taubah, ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami. Maka kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Walaupun dalam kebanyakan kes, mereka tidak akan pernah memahami ilmu di sebalik ubat pahit yang mereka ambil, pasti akan tiba masanya, sama ada di dunia atau di akhirat, di mana hikmah di sebalik kepahit getih yang mereka hadapi akan didedahkan kepada mereka. Oleh itu, seorang Muslim harus menjangka masa ini dengan sabar kerana mengetahui semuanya akan terbongkar tidak lama lagi. Memikirkan perkara ini secara mendalam boleh meningkatkan kesabaran seseorang ketika menghadapi kesukaran. Sabar melibatkan mengelakkan mengeluh secara lisan atau melalui tindakan seseorang dan mengekalkan ketaatan yang tulus kepada Allah, yang Maha Agung, dengan menggunakan nikmat yang telah Dia berikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad SAW. Dan selawat ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Sabar, 13 dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, Nabi Muhammad SAW telah menasihati kepentingan memahami bahawa setiap kesulitan yang dihadapi seseorang akan diikuti dengan kemudahan. Realiti ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai contoh, Surah 65 At-Talaq, ayat 7. Allah akan mengadakan sesudah kesulitan, kemudahan, yaitu kemudahan. Adalah penting bagi umat Islam untuk memahami realiti ini kerana ia menimbulkan kesabaran dan juga kepuasan. Ketidakpastian terhadap perubahan keadaan boleh menyebabkan seseorang itu tidak sabar, tidak bersyukur dan juga terhadap perkara yang haram, seperti pemberian yang haram. Tetapi orang yang yakin bahawa semua kesulitan akhirnya akan digantikan dengan kemudahan akan sabar menunggu perubahan ini dengan penuh percaya kepada ajaran Islam. Kesabaran ini sangat dicintai oleh Allah Ta'ala dan diberi ganjaran yang besar. Bab 3 Ali Imran, ayat 146. Dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Inilah sebabnya Allah, yang Maha Tinggi,
telah menyebut banyak contoh dalam Al-Quran apabila situasi sukar diikuti dengan kemudahan dan keberkatan. Sebagai contoh, ayat Al-Quran berikut menyebutkan kesukaran besar yang dihadapi Nabi Nuh AS daripada umatnya dan bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkannya daripada banjir besar. Surah 21 Al-Anbiya, ayat 76. Dan, sebutkanlah, Nuh, ketika dia menyeru kepada Allah, sebelum waktu itu, lalu kami perkenankan kepadanya dan kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang besar, yaitu banjir. Contoh lain terdapat dalam surah 21 Al-Anbiya, ayat 69. Kami yaitu Allah berfirman, Wahai api, jadilah keseyukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim AS telah menghadapi kesukaran yang besar dalam bentuk api yang besar, tetapi Allah Ta'ala telah menjadikannya sejuk dan damai baginya. Contoh-contoh ini dan banyak lagi telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, agar umat Islam memahami bahawa suatu saat kesulitan akhirnya akan diikuti dengan kemudahan bagi mereka yang mentaati Allah Maha Suci, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran Islam ini untuk melihat kes-kes yang tidak terkira banyaknya di mana Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya yang taat setelah mereka menghadapi kesulitan. Jika Allah Ta'ala telah menyelamatkan hamba-hambanya yang taat dari kesulitan-kesulitan besar yang disebutkan dalam ajaran-ajaran ilahi, maka dia dapat dan akan menyelamatkan umat Islam yang taat menghadapi kesulitan-kesulitan yang lebih kecil juga. Sabar, 14 hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad, nombor 2803, menasihati bahawa bersabar atas perkara yang tidak disukai membawa kepada pahala yang besar. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu had. Sabar adalah unsur utama yang diperlukan untuk memenuhi 3 aspek iman, menunaikan perintah Allah, meninggalkan larangannya dan menghadapi takdir. Tetapi tahap yang lebih tinggi dan lebih bermanfaat daripada kesabaran adalah kepuasan. Ini adalah apabila seorang Muslim sangat percaya bahawa Allah, yang Maha Tinggi, hanya memilih yang terbaik untuk hambanya dan oleh itu mereka lebih memilih pilihannya daripada pilihan mereka sendiri. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim yang sabar memahami bahawa apa-apa yang memberi kesan kepada mereka, seperti kesukaran, tidak dapat dielakkan walaupun seluruh ciptaan membantu mereka. Begitu juga, apa sahaja yang merindui mereka tidak boleh menjejaskan mereka. Orang yang benar-benar menerima hakikat ini tidak akan bergembira dan berbangga dengan apa-apa yang mereka perolehi kerana mengetahui Allah Ta'ala memperuntukkan perkara itu kepada mereka. Mereka juga tidak akan bersedih atas apa-apa yang gagal mereka perolehi kerana Allah, yang Maha Agung, tidak memperuntukkan perkara itu kepada mereka dan tiada apa pun yang dapat mengubah hakikat ini. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi atau di antara kamu sendiri melainkan telah tercatat dalam kitab 1 sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak bermegah-megah atas apa yang diberikannya kepadamu. Di samping itu, Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 79, bahawa apabila sesuatu berlaku, seorang Muslim harus yakin dengan ketetapan dan tidak ada yang dapat mengubah hasilnya. Dan seorang Muslim tidak sepatutnya menyesal kerana mempercayai bahawa mereka boleh menghalang akibatnya jika mereka berkelakuan berbeza kerana sikap ini hanya menyebabkan syaitan mendorong mereka untuk tidak sabar dan mengeluh tentang takdir. Seorang Muslim yang sabar benar-benar memahami bahawa apa sahaja yang Allah pilih adalah yang terbaik untuk mereka walaupun mereka tidak memerhatikan hikmah di sebaliknya. Orang yang sabar menghendaki perubahan dalam keadaannya dan bahkan berdoa untuk itu, tetapi mereka tidak mengeluh tentang apa yang telah terjadi. Kesabaran yang berterusan boleh membawa seorang Muslim ke tahap yang lebih tinggi, iaitu kepuasan. Orang yang berpuas hati tidak menginginkan sesuatu untuk berubah kerana mereka tahu pilihan Allah, yang Maha Tinggi,
lebih baik daripada pilihan mereka. Muslim ini sangat percaya dan beramal dengan hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 7500. Ia menasihati bahawa setiap keadaan adalah yang terbaik untuk orang yang beriman. Jika mereka menghadapi masalah, mereka hendaklah menunjukkan kesabaran yang membawa kepada keberkatan. Dan jika mereka mengalami masa-masa senang, mereka harus menunjukkan rasa syukur yang juga membawa kepada keberkatan. Adalah penting untuk mengetahui bahawa Allah yang Maha Tinggi menguji orang yang Dia cintai. Jika mereka bersabar, mereka akan mendapat pahala, tetapi jika mereka marah, itu hanya membuktikan kekurangan cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2396. Seorang Muslim harus bersabar atau reda dengan pilihan dan ketetapan Allah Ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini akan mengurangkan kesusahan seseorang dan memberi mereka banyak keberkatan di kedua-dua dunia. Sedangkan, ketidaksabaran hanya akan memusnahkan pahala yang boleh mereka terima. Walau apapun cara seorang Muslim akan melalui situasi yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, tetapi itu adalah pilihan mereka sama ada mahukan pahala atau tidak. Seorang Muslim tidak akan pernah mencapai kepuasan sepenuhnya sehinggalah tingkah lakunya sama pada masa susah dan senang. Bagaimana mungkin seorang hamba yang sejati pergi kepada Tuhan, iaitu Allah yang Maha Tinggi, untuk penghakiman dan kemudian menjadi tidak senang jika pilihan itu tidak sesuai dengan keinginan mereka? Terdapat kemungkinan sebenar bahawa jika seseorang mendapat apa yang mereka inginkan, ia akan memusnahkan mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seorang Muslim tidak boleh menyembah Allah Ta'ala di tepi. Maksudnya, apabila ketetapan ilahi sesuai dengan kehendak mereka, mereka memuji Allah Ta'ala. Dan apabila tidak, mereka menjadi marah dan bertindak seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah. Surah 22 Al-Hajj, ayat 11. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tepinya. Jika dia disentuh oleh kebaikan, dia ditenangkan olehnya. Tetapi jika dia ditimpa ujian, dia memalingkan mukanya kepada kekafiran. Dia telah kehilangan ini, dunia dan akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Seorang Muslim harus bertingkah laku dengan pilihan Allah Ta'ala, seolah-olah mereka akan berkelakuan dengan seorang doktor yang handal. Cara yang sama, seorang Muslim tidak akan mengadu mengambil ubat pahit yang ditetapkan oleh doktor kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Mereka harus menerima kesukaran yang mereka hadapi di dunia kerana mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka. Malah, orang yang berakal akan berterima kasih kepada doktor untuk ubat yang pahit, dan begitu juga seorang Muslim yang bijak akan berterima kasih kepada Allah yang Maha Tinggi untuk sebarang situasi yang mereka hadapi. Di samping itu, seorang Muslim harus mengkaji banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, yang membincangkan ganjaran yang diberikan kepada orang Islam yang sabar dan berpuas hati. Refleksi yang mendalam tentang perkara ini akan memberi inspirasi kepada seorang Muslim untuk tetap tabah apabila menghadapi kesulitan. Sebagai contoh, bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Sesungguhnya orang yang sabar akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, yaitu hat. Contoh lain disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmizi, nombor 2402. Ia menasihati bahawa apabila mereka yang sabar menghadapi ujian dan kesukaran di dunia mendapat ganjaran mereka pada hari kiamat, mereka yang tidak menghadapi ujian seperti itu akan berharap mereka bersabar menghadapi kesulitan seperti itu, kerana kulit mereka dipotong dengan gunting. Untuk memperoleh kesabaran dan juga reda dengan apa yang dipilih oleh Allah Ta'ala bagi seseorang, mereka harus mencari dan mengamalkan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, supaya mereka mencapai tahap kecemerlangan iman yang tinggi. Ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 99. Keutamaan iman ialah apabila seorang Muslim melakukan amalan seperti solat, seolah-olah mereka dapat menyaksikan Allah Ta'ala.
Orang yang mencapai tahap ini tidak akan merasai pedihnya kesukaran dan ujian kerana mereka akan sepenuhnya tenggelam dalam kesedaran dan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ini sama dengan keadaan wanita yang tidak merasa sakit apabila memotong tangan mereka sendiri apabila mereka melihat kecantikan Nabi Yusuf AS bab 12 Yusuf, ayat 31. Dan memberikan kepada mereka masing-masing pisau dan berkata kepada Yusuf, keluarlah di hadapan mereka. Dan apabila mereka melihatnya, mereka sangat mengaguminya dan memotong tangan mereka dan berkata, sempurna Allah, ini bukan manusia, ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jika seorang Muslim tidak dapat mencapai tahap keimanan yang tinggi ini, mereka hendaklah sekurang-kurangnya berusaha untuk mencapai tahap yang lebih rendah yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi. Ini adalah tahap di mana seseorang sentiasa sedar bahawa mereka sedang diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga seseorang tidak akan mengeluh di hadapan tokoh yang berwibawa yang mereka takuti, seperti seorang majikan, seorang Muslim yang sentiasa menyedari kehadiran Allah yang Maha Agung, tidak akan mengeluh tentang pilihan yang dia buat. Sabar, 15 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan. Apabila seseorang memerhatikan penderitaan manusia di seluruh dunia, terutamanya orang Islam yang beriman kepada Allah yang Maha Tinggi, mereka mungkin mempersoalkan kekurangan pertolongan ilahi berdasarkan penampilan zahir. Tetapi adalah penting bagi seorang Muslim untuk membuat realiti tertentu tentang Allah yang Maha Tinggi jelas dalam fikiran mereka, kerana ini membantu dalam mentaatinya dengan tulus, yang melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Salah satu realiti ini ialah pertolongan ilahi tidak berlaku mengikut cara yang sering diharapkan atau diinginkan oleh manusia. Persepsi dan pemikiran seseorang sangat terhad, sedangkan persepsi dan pengetahuan ketuhanan tentang Allah Ta'ala adalah tidak terbatas. Oleh itu dia menetapkan perkara-perkara, seperti pertolongannya untuk mereka yang ditindas, mengikut rancangan dan kaedahnya, yang mengambil kira perkara-perkara yang di luar persepsi dan pemahaman manusia, untuk memastikan perkara terbaik berlaku untuk orang yang terlibat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ini adalah sama seperti bagaimana seorang doktor boleh menetapkan ubat yang pahit, yang secara zahirnya nampaknya tidak membantu pesakit yang sakit, namun dalam jangka masa panjang ia memihak kepada mereka, kerana di dalamnya terdapat penawar mereka. Terdapat banyak contoh pertolongan ilahi Allah yang Maha Tinggi, yang dalam jangka pendek kelihatan tidak ada dalam jangka panjang dan mengambil kira gambaran yang lebih besar, adalah lebih bermanfaat daripada yang dapat difahami oleh sesiapa pun. Sebagai contoh, Nabi Yusuf AS telah dicampakkan ke dalam perigi yang sunyi dan ditinggalkan oleh saudara-saudaranya semasa baginda masih kecil. Dia kemudian dijual sebagai hamba dan kemudian dipenjarakan secara tidak adil. Mana-mana orang yang memerhatikan apa yang berlaku kepadanya akan percaya bahawa pertolongan Allah Ta'ala tidak ada sama sekali daripadanya. Namun, dalam jangka masa panjang peristiwa-peristiwa ini memastikan bahawa Nabi Yusuf AS akan menjadi Menteri Kewangan Mesir yang membolehkannya mencegah kematian berjuta-juta melalui kebuluran besar yang berlaku pada zamannya. Maka pada hakikatnya, pertolongan Allah Ta'ala tidak pernah luput dari baginda atau masyarakat umum. Sebaliknya, bantuan ilahi berlaku dengan cara yang di luar pemahaman manusia dan menghasilkan hasil terbaik untuk semua orang yang terlibat. Oleh itu, pertolongan Allah Ta'ala tidak selalu datang dengan cara yang jelas dan tidak mengikut keinginan dan jangkaan manusia, kerana ini tidak akan menghasilkan hasil yang terbaik bagi mereka yang terlibat. Kesimpulannya, adalah penting untuk memperoleh dan mengamalkan ilmu Islam supaya realiti tertentu berkenaan dengan Allah Ta'ala dapat dipelajari dan difahami. Ini seterusnya akan menguatkan keimanan dan ketaatan mereka yang ikhlas kepada Allah SWT, yang melibatkan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya dan dengan menghadapi takdir dengan sabar mengikut hadis Nabi Muhammad SAW. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 214. Ingatlah, pertolongan Allah itu dekat. Sabar, 16 saya mempunyai pemikiran yang saya ingin kongsikan.
Pada tahun ketiga selepas Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, para pemimpin bukan Islam Mekah memutuskan untuk membalas dendam atas kekalahan dalam Perang Badar yang berlaku pada tahun sebelumnya. Ini membawa kepada Perang Uhud. Apabila pertempuran bermula, para sahabat, semoga Allah meridai mereka, dengan cepat mengalahkan tentera bukan Islam yang menyebabkan mereka berundur. Tetapi beberapa pemanah Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk tinggal di sebuah gunung kecil, Jabal Al-Rumah, yang berada di hadapan Gunung Uhud, tanpa mengira hasil pertempuran, percaya bahawa pertempuran itu berakhir dan arahan tidak lagi digunakan. Apabila mereka menuruni Jabal Al-Rumah, ia mendedahkan bahagian belakang tentera Islam. Tentera bukan Islam kemudiannya berhimpun dan menyerang orang Islam dari kedua belah pihak. Ini membawa kepada kesyahidan ramai sahabat, semoga Allah meridai mereka, dan mayat mereka dicacatkan oleh orang bukan Islam. Ini telah dibincangkan dalam Imam Ibn Kathir, The Life of the Prophet, Jilid 3, halaman 29-30. Jelaslah bahawa punca utama umat Islam mengalami kerugian yang banyak adalah salah sangka dari para pemanah. Mereka secara tidak sengaja menderhaka kepada Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, kerana mereka percaya perang telah berakhir dan perintahnya tidak lagi digunakan. Ini menunjukkan bahawa selagi seorang Muslim ikhlas mentaati Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda, mereka akan diberikan kejayaan, tetapi jika mereka mengingkarinya, sokongan ini akan ditarik balik. Bab 4 An-Nisa, ayat 80. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan bab 3 Ali Imran, ayat 31. Katakanlah, Nabi Muhammad SAW, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan surah 24 An-Nur, ayat 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu sebagai panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang tersesat di antara kamu, yang disembunyikan oleh orang lain. Maka hendaklah orang-orang yang menentang perintahnya, Nabi Muhammad SAW berhati-hati, supaya mereka tidak ditimpa musibah atau azab yang pedih. Di samping itu, adalah kebiasaan bagi nabi-nabi, kadang-kadang menang atas musuh-musuh mereka dan kadang-kadang musuh-musuh mereka mendapat kemenangan, walaupun kemenangan akhir sentiasa berpihak kepada nabi-nabi, salam sejahtera ke atas mereka. Sebab keadaan yang silih berganti ini adalah untuk memisahkan orang-orang mukmin yang benar dari orang-orang munafik dan orang-orang oportunis, yang sentiasa menyertai kumpulan yang berjaya untuk meraih keuntungan duniawi. Jika para nabi selalu menang, maka orang-orang munafik dan oportunis akan menjadi tidak terhapuskan dari orang-orang mukmin yang ikhlas. Jika para nabi selalu hilang, maka ini akan menghalangi misi mereka. Bab 3 Ali Imran, ayat 140. Sekiranya kamu disentuh oleh suatu luka, sesungguhnya telah disentuh orang-orang yang berlawanan dengan luka yang serupa dengannya. Dan pada hari-hari ini kami silih berganti di antara manusia, supaya Allah menerangkan orang-orang yang beriman dan mengambil bagi dirinya orang-orang yang mati syahid di antara kamu. Satu lagi sebab kemenangan dan kekalahan silih berganti ini adalah untuk mengajar orang-orang beriman bagaimana untuk mengamalkan kesabaran dan kesyukuran. Jika mereka kalah sepanjang masa, maka mereka mungkin akan bersabar tetapi akan mendapati sukar untuk bersyukur. Jika mereka menang sepanjang masa, maka mereka mungkin menerima terima kasih tetapi akan berjuang untuk mengamalkan kesabaran sebenar. Situasi yang silih berganti membolehkan mereka mengamalkan kesabaran dan kesyukuran, dua bahagian yang penting untuk memperoleh kejayaan dalam kedua-dua dunia.